semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya setelah kita pernah mendengar sebelum ini konspirasi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijatuhkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, pengakuan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri. Adakah dengan kenyataan ini dalam satu artikel dari Sinar Harian yang bertajuk Perubahan Kerajaan, segala-galanya boleh berlaku, kata Muhyiddin. Adakah dengan ini PN akan menjadi kerajaan sekali lagi di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada bulan Ogos ini? Oke, bila kita bercakap tentang bulan Ogos, kita juga mendengar ada satu artikel berita sebelum ini di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri membuat pengakuan bahwa pelabur takut sebab wujud persepsi saya akan dijatuhkan Ogos ini, kata Anwar. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, dalam artikel ini yang saya lihat dapat dihubung kaitkan. Perubahan kerajaan, segala-galanya boleh berlaku, kata Muhyiddin, dan ini berkaitan dengan pilihan raya negeri yang bakal dilaksanakan di 6 buah negeri. Dalam artikel ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menolak kemungkinan akan berlaku perubahan kerajaan pusat sekiranya Perikatan Nasional memenangi semua PRN di 6 buah negeri. Namun, pengurusi PN itu enggan mengulas bagaimana perubahan kerajaan akan berlaku. Tetapi, menegaskan ia sedikit sebanyak mampu menggugat kedudukan kerajaan sedia ada jika PN menang di semua 6 buah negeri tersebut. Disebutkan tadi 6 buah negeri berhadapan dengan PRN. Ini bukan jumlah yang kecil. Kalau 6 buah negeri menghadapi pilihan raya dan 6 negeri dimenangi dan dikuasai oleh Perikatan Nasional, sudah tentunya yang duduk di Putrajaya akan goyang. Agaknya sebab itu yang Azmin sebutkan tadi bulan 8. Mahu doakan bulan 8 supaya apa yang disebutkan akan dimakbulkan, terbentuk kerajaan yang baru. Soal macam mana saya tak nak sebutkan di sini. Orang Indonesia kata, segala-galanya bisa berlaku, katanya dalam ceramah perdana Jelajah Selangor Baharu. Kita bangkit di Shah Alam pada Sabtu malam. Jadi saudara-saudara, adakah Muhyiddin Yassin mempunyai perancangan yang lebih efisien untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Adakah Perikatan Nasional sekali lagi mampu menjadi kerajaan? Namun kita kena ingat, walaupun PN memenangi di PRN di 6 buah negeri, kita kena ingat juga bahwa Muhyiddin Yassin yang sedang berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Bagaimana pula seorang Perdana Menteri ataupun seorang pemimpin pengurusi PN boleh sekali lagi memimpin PN sebagai kerajaan sekiranya berhadapan dengan 7 pertuduhan mahkamah. Jadi itu pun menjadi persoalannya juga. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, ini pasti satu pilihan raya negeri, PRN di 6 buah negeri, pasti menjadi satu medan tempur politik yang menjadi salah satu hangat di Malaysia. Pada Kamis, PN mengesahkan akan bertanding di kesemua 245 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN kali ini, meliputi Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kedah, dan Pulau Pinang. Sebelum itu, dalam ceramah yang sama, pengurusi PN Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijatuhkan sebaik sahaja gabungan tersebut menang dalam PRN Selangor. Jadi saudara-saudara, adakah ini menjadi satu gerakan baru untuk menumbangkan kerajaan perpaduan? Menurut Anda pula, saudara-saudara, apa komen Anda? Adakah PRN 6 buah negeri menjadi penentuan, menjadi garis panduan bahwa kerajaan perpaduan, talian hayat kerajaan perpaduan bergantung pada PRN 6 negeri ini, ataupun mungkin sebaliknya? Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi. Sudah pasti setiap parti membuat persediaan, yaitu jentera-jentera parti untuk bertempur di dalam medan
pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi. Akhirnya saudara-saudara, ada yang berpendapat bagaimana pula status PAS dan juga bersatu di dalam Perikatan Nasional. Kenapa PAS lebih banyak kursi? Kenapa bersatu lebih sedikit kursi? Sedangkan presiden bersatu adalah pengurusi Perikatan Nasional sendiri. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, presiden bersatu alias pengurusi Perikatan Nasional membuat satu pengakuan yang pasti mengejutkan ramai orang, terutamanya kepada kepimpinan PAS sendiri. Dalam satu artikel berita sinarharian.com bertajuk PAS bukan abang besar dalam PN. Wow, ini dinyatakan sendiri oleh Muhyiddin. Nah, sudah pasti menjadi persoalan tanda tanya. Apa yang dimaksudkan oleh pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkaitan dengan kenyataan bahwa PAS bukan abang besar? Adakah bersatu tidak menghormati PAS, ataupun adakah terdapat maksud yang lebih mendalam, yang lebih positif sebenarnya? Jadi dalam artikel ini, PAS sememangnya layak memperoleh bilangan kursi lebih banyak pada PRN karena partai itu sudah lama wujud berbanding Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan. Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau berkata tidak timbul isu PAS abang besar di dalam Perikatan Nasional kerana kesepakatan telah dicapai dan pembahagian yang adil telah dilaksanakan. Jadi maknanya saudara-saudara, bukan ada apa-apa pun yang berlaku di antara PAS dan Bersatu. Namun memang itulah persediaan jentera Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri yang bakal dilaksanakan, di mana PAS lebih banyak kursi dipertandingkan. Fakta bahwa PAS mempunyai kursi yang lebih banyak memang jelas kerana sebelum kami Bersatu wujud, PAS sudah lama wujud. Malah, PAS juga sudah menguasai kerajaan negeri di Kelantan, Terengganu, serta Kedah. Selain itu, PAS juga sudah ada kursi-kursi di negeri lain. Dari segi proses pertimbangan pembahagian kursi ini kita lihat, PAS sudah mempunyai ramai penyandang kursi Dewan Undangan Negeri di Kedah, Kelantan, dan Terengganu katanya. Beliau berkata demikian pada sidang akbar selepas majlis penyerahan lembu korban bagi Parlimen Pagoh di Bukit Pasir dekat sini pada Sabtu. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh menambah, walaupun PAS memperoleh kelebihan lebih banyak kursi di Kelantan, Terengganu, dan Kedah, namun Bersatu juga mempunyai lebih kursi di Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Kita tidak panggil parti itu abang besar atau abang kecil. Saya Presiden Bersatu dan pengurusi PN yang disokong oleh PAS. Tidak kisah siapa yang memimpin asalkan mempunyai azam dan perjuangan yang sama di dalam PN. Jadi kita teringat pula dengan kabar angin bahwa sekiranya PAS meninggalkan PN dan bersama-sama dengan bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir, bagaimana pula status Perikatan Nasional tanpa PAS? Nah, itu pun pernah juga dibahas. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya itu pengakuan Muhyiddin yang pasti mengejutkan ramai. Jadi apa komen Anda saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.